Okay, so dah sedap live. Cuak juga ni. Dah lama tak buat. Dah masuk. Okay, Alright. dah masuk. Okay, so testing. Assalamualaikum. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillah. So, untuk pertama kalinya, okay, kesekian kalinya, satu idea yang tercetus tiba-tiba untuk buat satu, kita namakan dia adalah hashtag 14 days PKP challenge. So this is day 1 out of 14. So keseluruhan kita ada 14 hari yang kita akan buat, insyaAllah. So hari pertama kita bersama dengan Cik Zulkifli Amruddin, ataupun saya panggil dia, saya kenal dengan Cik Kap lah. So malam ni saya nak bahasakan dia panggil Cik Kap. Boleh Cik Kap? Boleh je, okey. Boleh Kap. Okay. So basically, kalau tanya, dia ada tajuk. Okay, tajuk malam ni ialah kita sembang pasal animasi dan juga YouTuber, iaitu mana dua perkara yang sedang Cik Kap buat sekarang ni. Jadi saya sekarang ni, kewujudan saya ialah untuk mengorek-ngorek dia punya apa yang dia sedang buat sekarang, dan mungkin ada pesanan-pesanan atau tips-tips dan sebagainya. Sebab Cik Kap ni boleh kata orang yang serius dalam bidang animasi. Bukan saja serius dalam bidang production, tapi serius dalam mendidik, memberi kefahaman kepada masyarakat melalui apa nama YouTube channel Cik Kap? Sembang animasi. Sembang animasi. Tu ada baju tu. Harap baju tu, baju tu sampai. Ajak sampai selai kat sini lah. Harap lah ada giveaway. Okay. Nak baru ni. Okay. So sudah ada Faisal Rizal. Waalaikumsalam. Dah keluar kat situ. Okay. Sebelum kita go live, sekarang ni baru 12 orang saya tengok kat situ scene. 12 orang. Jadi saya nak, sebelum kita betul-betul start dengan Cik Kap ni, sebab banyak saya nak korek dengan Cik Kap ni, tak tahu lebih kurang apa ni Cik Kap. Jalan je lah Kita kalau Jalan, sembang lama tak Kalau sembang lama tak ada hal. Kalau sembang lama, okay. Jadi Jadi sebelum kita orang nak start betul-betul, saya tengok sekarang ni baru 10 orang tengok. Jadi saya nak, bila hit 50 yang views, current views 50 orang, baru saya betul-betul start 50. Sekarang ni baru 11. Jadi apa yang korang kena buat ialah korang kena, of course lah, like, share lah dekat korang punya account Facebook, share lah dekat korang punya grup-grup ke sebagainya, dekat page ke, ataupun boleh share dekat grup-grup WhatsApp dan sebagainya. Dan jangan lupa tag kawan-kawan. Tag kawan-kawan kenalan anda dekat ruangan komen. Kita sekarang ni bersiaran live di page Geek Venture melalui aplikasi StreamYard. Sebenarnya jujur Cik Kap, saya first time buat live pakai StreamYard ni, kalau ikutkan. So kita main langgar je malam ni Dan kebetulan pula Cik Kap orang pertama. Cik Kap ialah tetamu pertama kita untuk hashtag 14 days PKP challenge, ataupun kita jenamakan, kita brandingkan program ni sebagai Lepak Talk. Lepak dan Talk. Sambil kita lepak, kita sembang. Okay. So thank you so much Cik Kap kerana kesudian malam ni. Coach Kerun offer tu kan, okey, menarik ni. Lepas tu kena pula tengok dia bagi pilih tarikh. Tak nak jadi orang kedua ketiga, lah biar jadi orang pertama. Orang pertama. Sebab bila jadi orang kedua ketiga, dia punya momentum dah power tau. So you kena up to the standard. Sekarang ni malam pertama, so kita langgar je, apa jadi. Try and error dulu kan. Try and error. Okay. Current views nak 19. Kita perlukan lagi 31 punya views. Okay. Kita tengok hit je 50, kita akan start. Okay. Tapi ni saya kira borak-borak kosong dulu dengan Cik Kap. Kalau ikutkan kita ada tajuk animasi dan juga YouTuber. Cuma kalau tanya saya, adakah kita orang ada soalan-soalan yang kita sediakan? Tak ada. Jujur, tak ada. Tak ada soalan-soalan. Ini memang kira lama dah tak jumpa. Last borak dengan Cik Kap 2018 kot. I think by the phone. Ingat tak by the phone kita ada borak? 2018. 2018. Kalau borak depan-depan 2017. Waktu tu Cik Kap masih lagi berada di UMK, Kampus Bacok. Kita sembang kat bawah roundabout kecil tu. Lepas tu sambil tengok apa nama apa benda lah terbang tu.
yang member main Drone. drone tu, dia main drone depan fakulti tu. Sebab masa tu kita orang ada program e-rezeki masa tu kan. So itu cerita 3 tahun lepas pada tu dah tak jumpa dah. Contact dekat WhatsApp pun jarang saya rasa. Contact dekat Facebook kita hi bye kat Facebook. Komen-komen macam tu lah. Tapi macam tu lah, sebenarnya idea macam ni dah lama ada. Sebab nak mengumpulkan sebenarnya kawan-kawan je pun, kawan-kawan yang rasa macam can give something to the community. Macam sebab saya rasa rugi tau. Macam saya hanya kenal Cik Kap, saya seorang kenal. Saya rasa macam korang kena kenal juga Cik Kap ni, sebab ada benda yang korang boleh belajar dari Cik Kap. Jadi saya jadikan platform ini untuk saya kenalkan kawan-kawan saya. Sebab basically sepanjang 14 hari PKP ni, setiap hari akan ada tajuk yang berbeza dan jemputan yang berbeza, yang mana semua tu adalah kawan-kawan saya. Kenapa saya cakap kawan-kawan saya? Sebab saya kata semalam saya fikir nak buat kan, petang semalam, malam semalam lah sebelum tidur kan, saya orang pertama saya PM ialah Cik Kap. Orang pertama Cik Kap, bila nak, masa tu memang semua kosong tau, 14 tu kosong Cik Kap. Jadi Cik Kap adalah orang pertama. Boleh pilih lah mana-mana tarikh, tapi Cik Kap pilih tarikh pertama. Sebab mungkin dia kata dia nak selamat kot, dia pilih tarikh pertama. Tapi sebab higher benchmark biar semua orang terkincit nak kerja. Higher benchmark maksudnya masa paling lama. Kita habis pukul 12 malam ni. Okay. Konten kita kasih padu. Okay, kita kasih biar semua orang puas hati dengar. Dan this is live. Okay, maksudnya bukanlah lakonan, tak ada cut ke apa ke. So kita orang memang cakap dah tadi sebelum kita play live, dia cakap apa jadi malam ni jadi lah cakap. Kita jalan lah cakap. Okay, saya rasa malam ni pun setup kita pun biasa-biasa je. Saya belakang ni green screen, tapi green screen ni saya pakai StreamYard, ni tak dipakai. I'm not sure what happened. Sebab sebelum ni saya pakai Zoom, senang. Macam saya kata pakai Google Meet senang kan. Saya dah try tadi, dia jadi macam teruk sikit je. Macam tak apalah, biar je lah hijau macam ni kan, alang-alang. Tapi insyaAllah lah, from time to time, macam tadi pun saya tengok StreamYard ni, mungkin saya beli kot StreamYard ni, senior subscription. Sebab kalau beli dekat bahagian atas powered by StreamYard tu, boleh tak logo sendiri kan? So tengoklah. Cakap kita masih lagi 26 orang cakap. Kita perlukan lagi 24 orang cakap. So kita tak nak start lagi. So korang hit the share, smack the share button, tekan share button tu, share. Okay, share lah kat Facebook korang, share lah dekat grup-grup sebagainya, share lah dekat WhatsApp sebagainya. Sebab malam ni kita orang nak bagi perkongsian ilmu. Apa yang kita borak ni ialah bukan borak kosong lah. Sebab borak kita malam ni adalah borak yang maybe can bring something to some people. Sebab mungkin apa yang Cik Kap tahu malam ni, banyak yang boleh dapat inspirasi ke lepas ni dan sebagainya. Sebab kalau you all follow Cik Kap, kalau dia memang follow Cik Kap, dia memang selalu share pasal animasi sebagainya. Saya pun tengok teruja tau. Saya tengok teruja macam uish, menarik ni. Sebab dulu pernah lah juga masa zaman sekolah, Cik Kap, saya cakap zaman sekolah saya suka pergi library pustakaan negeri. Saya suka cari buku macam Autodesk Maya, buku Blender, buku. Sebab apa tahu? Belakang tu ada CD. Betul zaman tu buku tak ada CD kan. Belakang ada CD. Dan saya bawa laptop, saya install sebab nak try. Masa tu Blender, Autodesk Maya, 3D Max, masa tu zaman-zaman tu kan. Adalah niat, passion tu ada waktu tu, tapi sebab tak tahulah kenapa tak disambung. Tengok sikit komen. Cakap boleh tengok komen ke? Boleh nampak ni. Boleh kan? Nampak kan? Daripada kawan-kawan ni di Wan Dini ada. Ini otai kita ni, Wan Dini ni baru top viral lah tu, famous dia pasal dia punya dapat menang anugerah dekat luar negara. Okay. Wajri ni student, Hafiz ni kawan office, Akmal Syukran. Apa dia? Dia suruh dia ketawa Aziz Sata. Itulah dia. Syarif student. Patut kena tinggal last kali tu, sebab biar orang tunggu. Last kali baru orang tunggu sampai dah habis. Okay, kita ada Faisal. Terima kasih kepada Syarif Draw. Hello Wajri hadir. Syukran. Apa nama macam Jawa semua ni? Akmal Asri. Komuniti Jawa kita malam ni. Kita memang jemput. Cari kain light green yang warna flat sesuai untuk green screen. Jangan kain yang transparent atau bersinar. Mungkin kain ni agak transparent saya rasa, sebab beli kat Kamda pun RM3 sekaki ke tak style.
So Saya punya tengah kotak pecah ais. Saya tak ada. kotak punya ais. That's why nak cakap kepada orang-orang, especially budak-budak muda lah, start with what you have. Sebab biasa orang cakap kan, kalau kita cerita sikit pasal YouTube kan, budak-budak ni kan nak tunggu dapat kamera yang cantik, nak tunggu lighting semua cantik, nak tunggu content semua power, baru nak start. Padahal sungguh Pavitra guna telefon yang 3 kali bayar, kan? Betul? Terkejut kita time tu. Sungguh Pavitra pakai telefon 3 kali bayar. Dan saya satu lagi, ada siapa lagi yang influencer, nama dia apa tu? Allahu Akbar, yang dengan Pak Duan tu. Nama dia apa? Selalu buat video dengan Pak Duan. Apa benda nama? Siapa tahu? Dia cuba komen sikit. Yang buat dengan Pak Duan. Dia punya bapak mertua dia tu Pak Duan. Apa nama dia? Alah, aku lupa lah pula. Apa benda nama dia tak ingat. Tapi dia cakap masa tu dia buat pakai telefon biasa-biasa je. Masa dia buat benda-benda tu. Zuki, thank you Izham. Thank you Am. Zuki, Zuki tak silap dia ada cerita kan, dia pakai telefon yang coki-coki je masa mula-mula dia buat tu. Okay, sekarang pakai, tak salah saya, kereta apa dah tu. Lawa gila lah Zuki. Thank you. So 34 check up, 34, dan kita perlukan lagi 16. Nak tengok partisipan tu, saya tak boleh nampak Saya ada kat atas tu, dekat live, tapi ada live view. Live kat sini ada dia punya duration je. Tak apa. Live viewers. Owner je boleh nampak kot. Mungkin kot. Dah 15 like. Like lagi yang ramai. Like lagi yang ramai, share yang ramai. 50 concurrent views, kita akan start secara officialnya. Okay. Jap, saya nak tengok dekat Facebook ni, nak kena copy dekat. Nak kena copy dekat ni. Kita copy. Jom kita buat dulu. Baru 36. Okay, jap. Mana? Buka kat Geekbencher. Lepas tu kita Faisal Rizal, waalaikumsalam. Baru 36. Okay, jap. Boleh tahan. Dia punya kualiti. Copy link. Kita apa nama ni? Jap kita. Okay. 40, 10 lagi. Saya punya group channel Sembang Animasi. Cun. Mungkin cakap boleh share dekat tu kot, dekat YouTube punya tu kan. You ada community dekat YouTube kan, bukan ada community ke? Ada, saya punya tu krik-krik sikit. Betul lah. Sebab ada setengah konten ni dia umum untuk semua orang tengok, enjoy tau. Macam bila yang jenis YouTuber animasi buat kartun. Tapi macam saya punya fokus kepada orang yang nak belajar. Jadi biasanya yang tengok tu, yang datang tu adalah orang yang nak belajar je, bukan orang yang so lain lah, audio dia lain sikit lah. Lain scope lah. Mungkin kena buat TikTok kot lepas ni. Sebab tengok si yang seafood.com tu, apa nama, Syafiq tu dia buat TikTok, ajar design. So quite nice. Nampak follow ramai. Alah, dia turun dah 37. Alah, cepat. Saya perlukan lagi 13 view. Saya dah check up, perlukan lagi 13 view untuk thank you kepada student-student yang daripada FTKWMK yang baru masuk ni. Korang rock. Siapa ada? Ada Raihan, ada Wajri, Syarif tadi. Kita tunggu pokok student daripada UiTM boleh lawan korang ke tak? Okay, jom. UiTM versus UMK. Kita kasih havoc sikit. Komen sikit. Kalau UMK, komen UMK. Kalau UiTM, komen UiTM. Ni saya naikkan sikit lah dia punya komen. YOLO. Mana? Dia naik. Okay. Siapa komen-komen yang menarik, saya akan naikkan. Ni balkoni dekat ni FTKW ni. FTKW dah? Confirm tu? Okay. So komen-komen yang menarik, saya akan upkan dia. Macam nak bagi start apa tu? Go UMK. Go UMK. Wan Wajri. Siapa menang? Hadir wakil UiTM. Tengok sikit wakil UiTM.
Okey, Eh, Kim mana Kim? Mana Kim tadi? Hakim Rozali. UMT ada. Kita ada UMT. UMT. Kita ada Wow. U mana ni? Komen menarik. UiTM. Putih Putri. Kawar ni memang saya selalu nampak dia punya post, dia pun selalu follow saya punya post dekat Facebook. Thank you Join, Ah, thank you. thank you. 43, 7 lagi cakap, 7 lagi. Ya Allah, dia punya Yeah. berdebar tu macam semangat insya-Allah. Okey, 7 lagi. Pada tak ada apa pun dah saja je buat gempak-gempak sikit kan, buat macam. Hmm. Tapi seronok lah sebab cara bila ada teknologi macam ni kan, kita boleh buat. Dulu macam tak terfikir pun boleh buat macam ni kan. Dulu kita Betul. nak fikir nak buat program, kena set up semua benda. Sekarang ni senang macam ni je pun dah boleh buat. You are okay, Dulu all the kalau best. nak dapat feedback daripada industri kan, ya Allah susahnya kita kena panggil dia, nak Betul. kena ambil dia report ke, nak kena buat event kompang bunga Betul. mangga semua bagai. Sekarang Paperwork macam semua. paperwork, yes, paperwork paling leceh sekali kan. Tapi Ah, itu patutlah saya rasa macam hopefully apa yang saya buat ni, challenge ni boleh memberikan idea kepada especially student ataupun persatuan mahasiswa ke apa ke. Korang buatlah program macam ni. Korang buat untuk kawan-kawan korang. Kan, korang buat macam ni. Apa saja kos? Saya tak ada kos malam ni. Sebab StreamYard percuma, check up pun percuma. Takkan kopi sendiri-sendiri. tak adalah sebab saya rasa kan kalau macam orang-orang industri kan check up, adakah orang industri nak charge kalau kita jemput macam ni? Tak ada lah, kita lagi Kan? okey dah, dapat bagi feedback. Lagipun apa Buat kos bukan nak terbang apa benda pun. Hotel tak ada, duduk kat rumah je. takkan saya nak tiba-tiba pergi kat universiti korang, korang tahu tak cerita pasal industri bla bla bla. Lecturer pun dia ni siapa tiba-tiba datang macam tu kan. Itulah. Inilah peluangnya. Okey, 48, dua lagi. Ya Allah, cepat dua lagi. Dua lagi. Okey, 50. Okey, berikan tepukan yang paling gemuruh. Okey, semua boleh tak thumbs up ramai-ramai. Bagi thumbs up ramai, bagi love banyak-banyak. Okey, sebab kita dah achieve 50. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saya ucapkan kepada semua yang sedang mengikuti Lepak Talk D1 bersama dengan Amiruddin Zulkifli Amiruddin bapa dia Zulkifli Amiruddin ataupun saya kenal dia dengan nama Check Up daripada Blind Spot Studio dan juga merupakan sekarang seorang YouTuber dekat channel Sembang Animasi. So this is part of hashtag 40 Days PKP Challenge, satu inisiatif yang saya buat baru fikir semalam. Okay, yang mana saya akan live secara berturut-turut selama 14 hari dengan tetamu dan juga tajuk-tajuk yang berbeza. Satu challenge pada diri saya dan juga satu cara untuk saya berikan contribution saya kepada komuniti. So sekali lagi terima kasih kepada Syakab. Assalamualaikum Syakab, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat alhamdulillah. Coach Sihat Carol Syakab. sihat. Agak tembam sikit lah, agak tembam because of PKP. Okay. Sama lah, sebab tu tak shave janggut ni cover. Cover kan. Kalau buang ni dia macam ada bonggol loh macam 52 dah. Okey, dah start ni. Ada cakap 52 dah. Okey. Dah official start ni. Imran Farouk. Imran Farouk jangan lupa share dekat page-page dekat channel apa? Grup-grup dan sebagainya. Okey. So bersama saya Cik Zulkifli Amiruddin. Kalau saya baca jap, saya nak baca dekat dia punya poster tu. Merupakan seorang ni production manager dan juga production manager daripada Blind Spot Studio dan juga YouTuber Sembang Animasi. Tapi tak best lah kalau saya kenalkan diri. Saya rasa macam ni lah. Check up, introduce yourself. Please introduce yourself. Sepatah dua kata untuk permulaan. Sepatah dua kata ya. Semuanya kisahnya bermula begini. Dang. Perlukan Orang saya tengok tak? atas tak tengok atas. Okey, tak adalah. Okey, saya korang ada macam ramai yang panggil Cikap, ada yang panggil Zul, ada yang panggil Wajul, macam-macam nama lagi. Biasanya itulah comes with that name. Dan sekarang saya berkhidmat sebagai production manager untuk dekat Blind Spot Studio. Sebelum ni sebagai animation director untuk company yang sama untuk projek Alif dan Sofia. Siapa yang tak pernah tengok lagi Alif Sofia, dia ada dekat YouTube and then dia masuk dekat our channel TV3 slot Bananana yang mana dia akan hari Sabtu pukul 10.30 something. Kalau dekat YouTube dia akan release setiap hari Jumaat 12.30 hari. So YouTube dululah baru TV. Dia masuk YouTube dulu, lepas tu compile beberapa episod, dia akan masuk TV. Masuk YouTube dulu, contoh dalam 2 bulan, sebulan dia akan masuk dalam TV. So itulah Berapa tahun dah Cikap?
Kami start daripada bulan puasa 2019 hari tu start dia punya production. Baru lagi. Dan 2021 by April 2021 ni maknanya awal Mei akan siap. Consider 2 tahun ni siap 104 episod untuk Dalam Al-Hilal masa Sofia. 2 tahun. Dalam masa 2 tahun. Dah masa 2 tahun. Maknanya setiap minggu release satu episod. Konsisten Alhamdulillah konsisten. Mungkin sedikit pengalaman daripada production yang lepas-lepas, kita sebagai junior animator, sebagai animation supervisor, dan kita boleh estimate planning. Yang penting planning untuk the whole production daripada mula, daripada datangnya idea sampailah keluar ke screen ni. Kita estimate yang ni berapa hari. Untuk cerita 2 minit tu pun biasanya estimate daripada skrip sampai kepada compositing dah siap ambil masa 3 minggu, 4 minggu. 2 2 minit je cerita. Ya betul. Kita tengok 2 minit habis lah. Tengok 2 minit, kelip mata kan, habis. Sambil minum tak habis lah. So tu kerja untuk seorang untuk satu tim yang makan masa 4 minggu. 4 minggu menghasilkan 2 minit. Kalau movie tu kan, macam movie yang sejam tu berapa agak-agak tu? Tahu movie yang sejam kan. Tapi yang keajaiban ni kan, kalau as a student, saya saja nak menyangkat student ni kan, bila dia dah last minute, everything boleh siap dalam masa seminggu tau. Kan? Biasa tak student. Tiba-tiba dapat kepoweran superhero. Tiba-tiba genius macam Elon Musk semua. Roh daripada Disney tu turun masuk. Tiba-tiba Walt Disney masuk dalam badan. Walt Disney masuk dalam badan. So K-Check Up ni antara one of the team yang mula-mula nak set up Blind Studio dulu. Betul? Blind Spot. Blind Spot Studio dia dah lama start daripada 2013. Okay. Saya rasa 2013 lah lebih kurang. Sewaktu tu kami sama-sama, saya ada bisnes saya, Cup Media. Saya jumpa dengan bos Blind Spot Studio, iaitu Encik Dr. Rohman, dan kami sama-sama compete untuk pitching IPCC di MDEC. Maknanya sama-sama pitching, ambil kursus dia punya bengkel how to pitch properly. And then bila dapat satu team dengan Rohman, and then bila dah habis pitch tu, dia menang, saya tak menang, and then kami lost contact few years. Jumpa balik bila ada creative conference or something, maknanya dah macam reunite balik, dan sembang-sembang, kau buat apa sekarang, kau punya projek apa sekarang. Time tu saya kembali ke company lama saya, masuk industri balik masuk industri balik. And then dia ajak join untuk buat ni lah, buat dia punya company. That time saya baru dapat tawaran ke UMK. So mana sorry bro, saya memang honored untuk dapat tawaran, tapi saya nak try menjadi pensyarah dulu. So ini cerita sebelum UMK lah ni. Belum UMK lagi. And then bila dah kat UMK, masih lagi contact, macam kadang-kadang dia minta tolong checkkan projek yang diorang dah buat. Masa tu Al-Hilal Sofia baru tahu, Al-Hilal Sofia dah baru. So kita tolong checkkan, kira macam freelance untuk checking lah, dan bagi feedback. So bila by the time comes tu tanya, position animation director tu ada lagi tak? Aku nak apply lah. So masa tu dah rasa macam kita nak balik ke industri. Betul. Dan nak balik daripada Kelantan tu, kita nak balik ke KL bersama dengan family. So alhamdulillah ada rezeki bersama dengan company ni lah. Dan kita all out bagi kita punya orang kata experience, kita punya knowledge, apa yang kita pernah hadap selama beberapa tahun. I think dalam sebelum masuk company sekarang Blind Spot, saya dah ada 13 tahun pengalaman. Cukup lah kot untuk nak guide everything. Tapi saya nampak growth dari segi Al-Hilal Sofia tu, saya follow juga lepas pada check up masuk sebelah industri. So kita masih contact lagi, dan saya tengok growth dia laju kot. Berapa lama check up sekarang ni, berapa subscribers di di Al-Hilal Sofia latest? Hari tu saya sengaja nak challenge diri dan challenge semua orang dalam team dan untuk audience sekali, supaya dapat 300,000 by 31st Disember. Tapi tak berjaya capai. Saya rasa dalam 261 sekarang. 261 dalam masa berapa lama? 2 tahun? Dalam masa bukan 2 tahun. Sebelum tu memang dah ada momentum tau. Kalau macam let's say kita ada IP dan kita nak kickstart untuk jadi nak jadi lagi up lagi lah, higher kan. Sebelum tu ada Al-Hilal Sofia yang lama, version lama. And then bila dah ada that certain amount of subscriber,
certain amount of total viewer berapa orang komen dan feedback. So kita boleh convincekan our potential partner. Dan kita boleh convincekan pihak-pihak yang nak bagi kita dana ke, nak bagi kita, even kalau kita nak buat loan pun, maknanya kita ada data yang kata kami dah ada sekian, contohnya ada 100,000 banyak sangat, mungkin dah ada 5,000 viewer untuk kami punya ni. So dah ada base data tau, digital asset lah. Baru nak buat YouTube account, lepas tu pergi nak pitch, memang orang tak boleh lah, kurang yakin kan. Sebab tu kalau apa-apa kita start daripada awal. Saya selalu pesan dengan student, start daripada awal, buat korang punya YouTube channel, korang punya develop everything, at least classmates boleh jadi korang punya subscriber dah dari awal. Cuma je. Betul. So itulah, bila tengok balik kan, sebab saya sebenarnya bila saya dapat tahu pasal, sebab sebelum check up masuk industri balik, so kita orang memang dah berkawan semenjak zaman check up duduk kat UMK. Dan apabila duduk dengan check up ni, saya belajarlah juga sikit-sikit pasal animation semua tu kan. Belajar semua tu, saya macam menarik jugalah buat tentang IP dan sebagainya kan. So kalau lah boleh check up share lah sedikit kan, macam mana nak mula tu. Kalau bukanlah kata nak level sampai Alif Sofia, tak, tapi kalau nak mula tu, is it possible tak? Sebab saya pernah lah macam bergaduh lah bukan bergaduh, maksudnya tak bersefahaman dalam satu meeting dengan lecturer. Saya kata untuk buat animation ni, sebab saya bukanlah orang animation, saya kata untuk buat animation ni tidak perlu pun ada PC yang mahal, studio. Sebab masa tu dikomparekan dengan Upin Ipin, dikompare masa tu. So saya cakap tak, kata why not kita start dengan YouTube je. Tak boleh, kata YouTube tak jadi. Tapi adakah, saya nak tanya pendapat yang orang dah buat sekarang ni, check up sendiri, is it possible we want to create another Bobo Boy, another Upin Ipin, another Alif Sofia? Is it possible tak kalau from scratch? And then rasa-rasanya berapa lama masa diperuntukkan untuk buat tu? Okay. Untuk menjawab soalan tu, saya ada beberapa contoh yang boleh saya bagi ya. Kejap lah, saya tengah chat dengan dia sekejap ni. Nama dia Wan Mars. Siapa kenal Wan Mars? Say hi sikit. Wan Mars, saya ajak dia masuk. Okay, boleh. Okay, sambil nak tunggu dia masuk ke tak tu, mungkin dia pun tengah ada hal dia sendiri kan. So dia antara contoh terbaik yang saya rasa ada potensi, high potential tau. Dia Puteri Hawa kata kenal. Maknanya dia ada satu fan base yang sangat strong. Maknanya orang suka dengan dia punya character design, orang suka dengan dia punya cerita. And then animation yang dia buat tu very good. Dan he's a one man show. Okay, since dia punya follower dah tinggi dekat YouTube, dekat IG, dekat rasa lagi dekat TikTok pun dia ada channel. And I think if dia approach mana-mana organisasi untuk dapatkan funding, provided dia ada team tau. Kalau dia seorang dia tak cukup. Di mana dia dari segi artistic value, Wan Mars, dan juga YouTuber yang lain sekali yang ramai-ramai YouTuber yang saya kenal. Saya ada tanya dalam grup, grup animasi Sakuga ni, budak-budak muda ni lah. Diorang punya talent dah ada, cuma korang kena jumpa orang yang tahu selok-belok dalam pitching, dalam bisnes. Sebab this is not your thing. Ada orang lain, orang sebelah yang perlu untuk cerita benda-benda bisnes, orang yang nak present your idea. Sebab previously masa lari topik sikit, masa saya pitch saya punya own IP sekali dengan bos, dengan Tuan Luqman itu, feedback daripada orang MDEC, akak suka your idea menarik, character design menarik, cerita best, but you are not the best person to present. You are not the best person untuk bawa cerita, bawa idea tu. Yes, sebab muka that time gelabah, muda lagi kan, macam muka pun tak convincing. Kalau sekarang cakap tu mungkin lebih confident sikit lah. So some artists, some animators might be good for your whatever you do, tapi in term of yang nak pitch, nak jumpa orang, saya nak minta 5 juta untuk buat projek ni, bayangkan nak cakap macam tu macam mana kan. It's not so easy. ada orang yang betul, orang yang close dan ya. And then kembali kepada soalan Coach Khairul kita ni, possible atau tidak, saya boleh kata dia possible, provided macam tadi ada orang yang mantap, mana orang yang cukup, satu orang yang cukup lah mana. And then of course nanti sooner or later boleh build up you punya base makin besar.
And then kena belajar all those business punya side, all legal punya side, macam mana nak deal dengan orang-orang yang bagi duit, macam mana nak deal dengan orang-orang yang nak jadi partner. Adakah partner tu, let's say macam ni kita partner antara dua entity. You punya, you as a studio, and then satu entity as a funder lah, funder ataupun orang yang nak follow funder. So adakah 50-50, adakah macam okay kami nak bagi fund 8 juta tapi dalam share ni 80 dari funder, korang 20, berbaloi ke tidak? Valuation tu nanti anda akan buat kerja untuk umur hidup ni tuan. Ataupun kalau tak boleh, kami 80, dia 20, betul? Okay, kalau saya bagi 1 juta, awak kena ada 8 juta. Macam dia kata kan. So you have to know, you have to learn everything. It's good you guys already have starting somewhere. Maknanya nak tak nak kita kena start somewhere pun. Dan bila dah ada tu, slowly cari ilmu, dapatkan feedback daripada orang lain, and then create base fan supaya semua benda pun ada kita punya data untuk present kepada orang. Itu present kepada orang lah. Sebab lah mungkin lah apa yang Cik Kap beritahu tadi, semua orang boleh buat IP dia, saya rasa, but not everyone can sell the IP. Okay, saya terpanggil lah, saya teringat lah bila berkaitan dengan apa yang Cik Kap present, dan mungkin berkaitan dengan bisnes. Apa saya pernah belajar ialah, you kena tengok pada contoh Apple. Apple is a company yang buat produk Apple kan, buat MacBook, iPhone kan. Apple dulu start dengan, dia ada 2 orang co-founder, betul Cik kan? 2 orang co-founder. Dia ada Steve Jobs dan dia ada Steve Wozniak. Okay, Steve Jobs dan juga Steve Wozniak. Apa saya nampak, kalau saya boleh faham apa yang Cik Kap cuba sampaikan, animator ataupun orang yang buat tu, ataupun Cik Kap dulu adalah Steve Wozniak, yang boleh buat, tapi kalau kata Steve Jobs tak wujud, kita tak pakai brand Apple sekarang ni. Sebab Steve Wozniak is the doer and Steve Jobs is the talker, yang present. Steve Jobs tanpa Steve Wozniak pun tak boleh buat juga. Steve Jobs nak present apa? Kan, sebab barang tak ada. Kalau saya tengok lah, sekarang ni memang bila kita nak buat apa-apa, ni mungkin saya boleh tambah sikit lah kepada student-student ke yang baru nak start. You kena tengok diri you ni siapa. Diri you ni Steve Jobs ke yang boleh present, ataupun diri you ni adalah Steve Wozniak yang boleh buat. Dia kena balance. At least lah, itu the simplest formula lah saya pernah nampak. Okay, untuk mungkin saya boleh tambah, boleh check up beritahu tadi. Okay, terima kasih check up di atas feedback yang sangat-sangat mantul dan mantap tu. Sebab saya kata cakap dulu, saya pernah tu lah, saya pernah bertikam lidah lah dengan lecturer lah, saya cakap lecturer. Saya meeting dalam lecturer, dia kata tak boleh, kita perlu ada minta bajet ni untuk ada all the studio macam ni, equipment macam ni. Saya kata no, kenapa tak start Sofiang, contoh Sofiang kan, dia tengok sekarang ni. Adakah Sofiang start dengan all the duit dalam dana, ada duit MDEC ke, ataupun ada semua equipment? Saya rasa tak. Dia pun start dengan apa yang dia ada je pun. And bagi saya yang penting lah passion. Betul tak cakap? Passion is the most important thing. Okay, sebab kalau tak ada passion tu, benda nak buat tu kita just buat separuh jalan. Atau kalau kita dah buat pun dia akan jadi half baked gitu. Buat tak berapa nak siap, jadilah apa yang ada ni. Tengoklah nanti kalau ada orang sukalah. Sukalah kan. Kan. And bila bercakap tentang passion ni, saya suka dengan apa yang Cik Kap tengah buat sekarang melalui YouTube channel, platform YouTube channel Sembang Animasi. Saya rasa tak ramai orang buat Cik Kap apa yang Cik Kap buat ni. Sebab saya yakin dan percaya Cik Kap punya main goal bukan untuk monetizekan Facebook tu, betul tak? Bukan untuk monetize. Sebab saya nampak apa yang Cik Kap buat ni adalah untuk, mungkin untuk preserve you punya knowledge, and at the same time as a platform to share. So mungkin boleh Cik Kap ceritakan macam mana tercetusnya idea nak buat YouTube channel Sembang Animasi tu, masa mula-mula dulu. Bila start? Kalau nak saya nak ingat balik tu, kita tenung atas dulu ramai-ramai ya. 1, 2, 3. Belah mana? Belah kiri masing-masing. Belah kiri. Saya kiri sini. Semua jadi sewaktu pada tahun 2009-2010. Okey, dah ada beberapa lagi. Maknanya YouTube channel dah ada 2009. YouTube channel tu. YouTube channel tu tak ada lagi. By that time dalam 2009-2010 tu, saya terinspirasi daripada bos lama saya, Mr. Andrew kata, daripada Expedia. By that time dia ada share something yang dia kata, we want to help raise bar the industry. So instead of, maknanya bila dia kata tu
Dia tidak kata sebagai dia punya own company Inspidia nak macam bagus sorang-sorang. Maknanya company tu saja bagus, company lain letak tepi. Waktu tu mungkin dah dilantikan dari MDEC untuk sebagai buat training center. Waktu tu pun kami ada orang datang training, ada buka training center dan kami train lecturers untuk ajar animasi. So that time kita nampak yang dah nampak MDEC punya apa nama? Tiba-tiba blur. MDEC punya usaha, punya inisiatif nak groom not just satu company tapi groom dia punya company yang lain tau. And then itu yang inspire saya untuk share the knowledge. Sebelum ni saya share the knowledge kepada teammates yang ada bekerja dalam tu saja. So saya nak share lebih luar. So bila kita dah belajar everything tu, ada peluang dapat jadi lecturer tu, saya share kepada student. Sebelum left dia punya company tu pun saya kata aku akan tinggalkan company ni dan aku akan bawa balik 10 animator. Janjilah waktu tu. Walaupun macam mana? Okey tak? Tak berjaya. Ada 3-4 student UMK yang pergi ke Inspidia lah, tapi diorang masuk keluar lah. Dapat lambat. Yang lain tu mungkin kemudian lah, student-student dari universiti lain, UiTM ke UMK ke mana yang nak masuk nanti ikut UGAS lah kalau masuk kan. Maknanya dapat achieve 10 tu, okey, berikan aku 10 pemuda macam Soeharto kata. Gila. Dia punya wawasan vision tu. Tapi maknanya impian saya nak bantu raise up animation industry, not just untuk for me, not just untuk for current company, tapi untuk semua. Sebab I think bigger than apa yang ada sekarang lah. Take a bigger picture. So bila dah masuk UMK, kita share macam biasa. Rasa idea nak share kepada public tu lupa. Mana kita fokus. Sebab waktu tu saya banyak fokus kepada current, and then kita sibuk cerita CAC. Ingat lagi tak waktu tu CAC? Usahawanan bisnes. Dia singkatan daripada apa? Creative Accelerator Center. Saya harap ada wakil-wakil daripada UMK dekat sini yang masuk. Siapa sini wakil UMK? Komen UMK. Cepat. Saya dah tengok wakil UMK ada tak? Wakil UMK, alumni ke, staff ke, lecturer ke. CAC ada lagi sekarang kan? Tak berapa ada lah orang kata kan. Ada wujud lah seksi tu, cuma mungkin yalah student pun tak ada. So kita tak boleh, bukan kita, diorang tak boleh nak jalankan. Masih lagi rasa kita sayang UMK tu. Aku sebab itulah sebab tempat yang kita sama-sama kan buat sama-sama program. Kita jumpa mula-mula pun dekat pejabat saya, dekat bilik saya dekat CAC. Ada tak orang yang bawa kita jumpa? Zul. Mana si Zul tu? Masuk Zul. Alah, ni tak support ni memang esok kena denda ni. Tak masuk. Potong yang Zul komen sikit Zul, komen. Umar Imran part time UMK part time je. Ambil tak silap, ambil master tak silap. Betul tak? Yeah, go MU. Selingan. Kasih racan duduk atas. Okey. So maksudnya check up ada. Inilah insan yang mempertemukan kami berdua, menjodohkan kami berdua pada tahun 2017. Zul, nanti kita mengetes Zul. Nanti kita minum air. Tanpa Zul tak jumpalah kita orang dua ni kan, tak kenalan dan sebagainya. Nak check up minum air tak lanjut kita. Saya tak ada air malam ni. Nanti kena cari air lah. Okay, maksudnya check up 13 tahun dekat industri. Okay, selepas sebelum ni belajar mana? Lulusan saya mana? Belajar dekat UMS, Universiti Malaysia Sabah, dekat Labuan. Kos apa nama kos aku lupa. Teknologi kreatif. Teknologi kreatif. Teknologi kreatif. Lepas tu masuk industri. 13 tahun. Base tu terus start daripada intern 2019 Disember 2005. Kau ingat lagi tarikh intern. Terus diserap masuk kerja. Masa tu memang niat mengajar tu dah ada dah, sebab master study dulu, jadi part time tutor. So cakap dengan dekan, macam Prof, kalau saya nak apply jadi tutor, lepas tu naik jadi buat masa jadi lecturer boleh tak? Pointer tak cantik. So dekan kata awak kerja dulu 3 tahun. Lepas tu mohon untuk sambung master. So kita kerja terlajak sampai 6 tahun, baru dah 6 tahun. 2005 sampai 2012 baru teringat, so kita sambung master dulu. Buat bisnes sendiri. Tu
Tu yang nak buat Okay. kat media, and then sambil sambung master. Tapi kat media bungkus, kita join balik dia punya company tu lah, Expedia tu kan. And then kita contribute dekat production tu lah. Kalau boleh share lah pengalaman kat media tu. Saya rasa macam satu benda yang mahal tu. Sebab sekarang ni ramai yang student-student, bukan student lah, maksudnya graduan-graduan bercita-cita nak buka syarikat sendiri lepas belajar sebagainya. Sebab yelah, dia orang tak nak kerja dengan orang, nak jadi bos. So kalau satu perkara yang Cik Kap boleh share dengan audio kita semua hari ni, especially graduan, apa yang lesson learn daripada Kap Media dulu? Apa yang Cik Kap rasa macam patutnya aku buat macam ni dulu? Ada satu perkara yang rasa nak share kepada kita semua audiens hari ni? Katalah dengan audiens yang majoriti yang ada sekarang ni, yang dalam list ni saya tengok macam dalam bidang animasi, dalam bidang multimedia. So provided kita ada satu skill set yang sama dalam bidang animasi, multimedia, ding-dong semua tu, cuma kebetulan korang semua dengan apa yang saya ada sekarang ialah kita tidak ada knowledge dalam business side. Okay. Kelebihan student UMK ialah korang belajar benda-benda tu, korang belajar tak, walaupun korang kata buat pula aku belajar buat BMC, buat business plan ni, aku tak nak belajar ni, aku nak buat multimedia. No, korang akan gunakan nanti, and thanks to your punya fakulti, you punya universiti, korang dapat belajar tu secara percuma. Orang lain nak belajar buat BMC tu kena attend workshop tu, hanya 100. Mahal. So knowledge of apa yang kita ada mungkin sama, knowledge yang kita tak ada adalah sama, iaitu business punya side. Korang kena mendalami on that side juga. Okay, so apa dari learn from my mistake daripada kat media dulu, saya tidak jaga finance, belasah saja akaun mana ni sendiri punya business kan, enterprise, bukannya sekian berhad. Sendiri punya akaun, belasahlah pakai tu nak vacation, pakai tu nak beli perabot, pakai tu nak makan. Saya tak set. Aku. Walaupun sale tu memang duit kita, tapi kita kena set duit gaji kita boleh banyak keluarkan banyak ni je. Ni duit gaji aku. Yang lain tu adalah duit syarikat. Tu yang saya share dengan student masa CAC tu, saya ajar macam tu. Kan diorang dapat sale kadang-kadang 5,000 ke, dapat 1,000 ke. Diorang terus bahagi 5 orang. Saya cakap salah. Sekarang nampak macam tu lah sebab kawan-kawan bagi 5 kan. Tapi untuk long run, company tu tak ada asset, tak ada duit. Tak ada cash reserve. Tak ada cash reserve. Itu yang perlu ada sebenarnya. Dan itulah yang kalau you guys in future ada plan for your own business, even buka YouTube channel sendiri and then buat freelance, simpan duit tu as a business punya future punya planning lah. Okay, menarik. Okay, before saya tanya soalan-soalan lagi dengan Cik Kap, mungkin saya nak beri ruang dan peluang kepada anda bertanya soalan kepada Cik Kap. Bukan senang ni korang nak tanya soalan kepada Cik Kap ni. So, kemukakan soalan ada dekat ruangan chat. Saya akan chat pula dah kat ruangan komen tu. Saya akan paparkan dia dekat skrin. Sebarang soalan nak tanya kat Cik Kap, tapi soalan yang kalau boleh menjurus kepada tajuk kita lah, animasi dan juga YouTuber. Okay? Soalan sebab saya tengah fikir soalan apa lah saya nak tanya kat Cik Kap ni. Jadi saya bagi kat korang dulu peluang tanya soalan. Okay? Sementara tu kita sekarang ni 52 orang yang tengok sekarang ni. Terima kasih so much. Thank you so much atas support kepada kami yang tak seberapa ni biasa-biasa je kan. Jadi 65 like. Saya berangan lah, kok lah malam ni boleh dapat 100 like. Cuba try. Saya dapat 100 like hari ni, saya boleh tidur dengan lena. Dan Cik Kap pun boleh tidur dengan lena hari ni. Kita tahu bahawa ada orang sedang menonton, dan kami sekarang ni dapat sampaikan sesuatu. Dan apa yang kita sampaikan ni, sampaikan lagi ke orang lain. Hopefully lah Cik Kap dapat jadi kita punya saham kat sana kan Cik Kap. Betul. Nak bagi duit tak mampu lagi. Nak bagi duit, nak invest kat korang punya company ke, korang punya studio ke, tak ada duit lagi kan. Tapi insyaAllah lah. Okay, soalan cepat, soalan. Any question? Nak say hi kepada Maya, bos Mana untuk Maya? 84 Animation Studio. Mana so Maya kat dalam ni banyak Mariawati Ramli Maya. Okay. Mariawati, saya nak highlightkan dia. Mariawati dekat atas lagi ya. Kita ada Vicky lah. Kita ada Vicky ni legend UMK ni. Bukan senang nak masuk ML Studio. Kita tak masuk ni cakap. Bila ni Kak? Maya, mana Maya? Kita cari mana nama Maya tadi? Mariawati Ramli. Pukul berapa dia komen tu cakap? 10.12. Saya tengok bawah sikit. 10.12. Ni Cik Kap, our mentor.
Mari Ini nanti kawan Rabi mai. industri turn out macam kami baru je jumpa dengan ni kan, bila dia datang ke Blind Spot Studio untuk mentoring program. Tapi sebelum tu kita dah selisih-selisih dekat industri bila ada buat industri punya gathering macam bila MDEC panggil kan. Tapi tak tahu dia ni company mana lah, ni company mana lah. And then bila dah tahu tu macam kita dapat terus klik tau connection dengan apa nama ni, dengan punya team. And itulah lama tak jumpa dia orang ni. Yalah, PKP. Tak ada nak apa. Itu dia orang datang sebab Tuan Lokman, our boss, adalah sebagai apa istilah dia, dia kira macam mentor untuk startup baru, new company kan. So bila macam yang datang, menti datang, Lokman akan sentiasa panggil saya, Kap join sekali. Okey, kita pun sibuk join sekali. Nak advice lah, bagi advice. Mungkin lah bagi sedikit dan mana yang saya tahulah. Selebihnya memang Maya lagi power, lagi otak daripada saya. Okey, cakap kita ada soalan daripada Iva Muzamli. Okey, soalan ni mungkin agak teknikal tapi saya nak Kak jawab. Sebab malam ni saya nak dia biar teknikal pun tak apa, tak kisah. Okey, mungkin boleh nampak soalan cakap? Nampak, saya boleh baca soalannya. Okay. Assalamualaikum, boleh tak Tuan Zulkifli ulas sedikit mengenai estetik elemen animasi Islam, Islamic art seperti Alif dan Sofia? Okey, kat mana saya nak mula ni? Alright. Okey. Untuk let's say kita ke spesifik Alif Sofia dulu, baru kita pergi yang general ya. Untuk macam Alif Sofia, kita selitkan dia punya elemen tu mungkin tidak banyak tau. Dia tidak macam let's say kalau Alif Sofia adalah satu carta pie, dia tak menyeluruh keseluruhan 100% tu adalah Islamic content sahaja. Dia ada mix dengan yang lain-lain benda yang tapi still positif punya value macam persahabatan, hormat ibu bapa. Yet benda tu still Islamic jugalah. Cuma kita boleh terima pakai sebagai orang luar yang bila tengok tu dia masih boleh faham. Okay, instead of macam doa-doa yang lain-lain. Jadi part of the pie tu, Alif Sofia tu adalah yang kita selitkan juga Islamic content, contohnya macam lagu, doa, dan juga selit-selit macam ada beberapa visual untuk solat, macam ada episod solat awal waktu, lepas tu episod hari raya. Dan untuk dari segi visual, design yang ada tu mungkin dari segi pakaian dan dari segi dia punya, kita tambahkan dia punya teks, dia punya motion grafik yang ada tu lah. Kalau nak masukkan dalam, kita bila dah keluar daripada Alif Sofia punya topik, in general kita boleh masukkan ke dalam visual, contohnya character design dari segi pakaian, dari segi outlook muka dia, dari segi contohnya design props, design background, semua kita boleh masukkan. Let's say kalau kita nak go deeper into macam Islamic arts, okay, Islamic arts yang saya faham, mungkin saya pun kurang lah, more to design geometrical, contohnya yang macam biasa kalau kita tengok kat masjid dekat dinding, dekat ceiling tu, macam tu kan, lawa punya rawang tu kan. Sebab saya pun ada kat buat pembacaan sedikit sebab benda tu, dia benda tu back to macam tahun bila tu 12 something baru dia start diiktiraf sebagai, orang boleh terima sebagai Islamic arts, dan dia mula dipakai-pakai dekat masjid-masjid dan orang mula pakai tak kan? Corak-corak baju. Dia bukannya original zaman Nabi tu benda corak-corak masjid tu dah ada, tak ada, itu lain punya cerita. Benda selepas zaman-zaman Rasulullah lah, zaman-zaman sahabat pun baru dia ada lah, baru dia consider as that one lah. Mungkin lebih kepada adat kot, lebih kepada adat dan juga it's not lah directly Islamic. Okay, tu menarik, soalan yang menarik, soalan-soalan macam ni saya perlukan lagi soalan-soalan macam ni yang tanya, sebab kalau sebab saya nak tanya tapi bukan mungkin bidang saya, jadi saya perlukan soalan anda tanya boleh check up supaya audien dapat feedback, dapat jawapan tu kan. So check up ni kita kena guna, kita perah dia malam ni, kita perah dia punya idea dan sebagainya, bagi dia share. Okay, soalan seterusnya, saya rasa ini menarik. Berapa revenue untuk YouTube channel tahun 2020? Saya rasa tak adalah check up akan disclose 100% tu. Cuma mungkin check up dengan satu YouTube yang ada 200k plus subscriber dan views I think 65 million. How much expected yearly boleh dapat daripada YouTube? Expected lah, maksudnya secara roughly lah setahun. Dia bergantung tau sebenarnya. Macam if you have a
high viewer, traffic tinggi, and then subscriber tinggi. So of course benda tu akan membantu you guys punya monetization of your channel. However, tahun 2019 ke 2020 tu, dekat US dia dah start apply COPPA Act, COPPA Act, maknanya Akta Children Online, macam keselamatan online kanak-kanak US. So COPPA Act ni betul-betul bama kepada semua kids channel yang ada dekat dekat YouTube ni. Dia nak push every children punya content ke dalam YouTube Kids. Perasaan nak, lepas tu ada YouTube Kids kan. So dekat YouTube Kids, kartun-kartun ni masuk sini lah. So by doing that, maknanya predatory, orang-orang pervert, orang-orang yang suka buat-buat hal tayang animasi lucah-lucah tu jauhkan daripada kanak-kanak. Kanak-kanak tengok YouTube Kids, yang sini kau nak merepek-repek, kau merepek dekat YouTube biasa. However, benda tu kita pakai untuk kita punya revenue. So bila dah apply COPPA Act tu, dia effect kepada revenue tau. Macam iklan dah tak banyak masuk kepada channel-channel macam ni lah. So benda tu memang bukan sahaja kami. Kita tanya sembang-sembang rakan industri yang lain yang betul-betul ambil bukan main lah, second punya income daripada YouTube. Dia kata turun banyak, memang banyak persen turun. And then even untuk company yang macam sebelum ni, YouTube sebagai second punya revenue, second punya income lah kan, daripada yang lain-lain tu sebagai main. Tapi bila dah YouTube menjadi main, so bila dah turun banyak, dia have think of something else. Kembali lah. Tapi kita tengok Ryan's Toys Reviews tu macam tak affected je. Saya perasan Ryan Toys Review, dia dah mula shift, instead of dia punya Ryan sebagai main star, sekarang kita nampak sekali-sekala bapak dia dengan kawan-kawan mak bapak dia yang main as a silly kids. Tembak-tembak, lepas tu anak dia datang. So pandailah dia supaya divert lah. Sebab bila dia buat macam tu, dia punya perasan lah, if dekat YouTube channel, bila kita upload benda, dia akan tanya sama ada ini kids content ke atau bukan kids content. Kalau awak pilih sebagai kids content, dia punya revenue akan kurang, akan macam lain sikit di kategori dah lain. So kita boleh pilih public. Bila public, dia maknanya ada ruang untuk orang komen dan dia punya dapat lebih banyak ni lah. Kalau sebagai kids content, dia akan terus automatic close ruangan komen. Pasal nak dekat Alisofia ke, dekat tak mana lagi, DDN Friend, tak ada ruang komen tu, tak ada. Dia close terus lah. Unless kalau macam ni untuk public, macam apa yang Upin Ipin buat, Nusa buat, so dia lebih dia orang boleh komen, orang masih boleh react. Tapi bila tadi Cik Khalis mention pasal YouTube Kids, saya ada anak seorang umur 5 tahun ni. Saya dengan isteri saya ni cuba untuk mengelakkan dia tengok YouTube biasa kan. Sebab YouTube biasa ni dia ada banyak channel-channel yang mengarut-ngarut. Bukan mengarut, dia channel budak-budak, tapi bagi saya it's a bad influence tau. Contoh macam apa benda dah vlog, apa benda yang bila dia mengajar tu, dia mengajar anak-anak kita jadi macam agresif, marah-marah ayah. Banyak channel-channel Mak Saleh yang dia macam jadikan budak tu dia budak-budakkan bapak dia. Dia prank bapak dia sebenarnya. So bila saya tengok macam anak saya punya keadaan kan, dia terpengaruh tau. Dia pengaruh. Sebab saya sebelum ni anak saya tengok Upin Ipin. Bukan saya nak cakap Upin Ipin is a bad influence, tapi apabila Upin Ipin tu dia buat dekat kak apa nama kak Upin Ipin tu? Kak Ros. Buat macam tu je, anak saya ikut. Dan saya tengok dia sebiji tau. Sebiji apa yang Upin Ipin buat. Jadi saya macam tak boleh ni tengok Upin Ipin. Bukan saya nak mengatakan Upin Ipin is a bad influence, no. Tapi mungkin cara budak zaman sekarang dia digest content macam tu. Saya tukar kepada sekarang ni saya tengok cerita, anak saya tengok cerita Allahu Akbar, Bing. Sekarang cerita Bing. Bing saya rasa one of the best content to consume untuk budak-budak. Sebab bila anak saya tengok cerita Bing, dia punya cara percakapan macam jalan cerita Bing. Sopan gila. Sopan gila. Dan Bing ni dia tak ada mengamuk-ngamuk ke, marah-marah ke, tak ada. Elemen-elemen macam tu. Saya macam tapi bila kita cakap pasal YouTube Kids, saya cuba divert lah. Sebab saya macam anak saya macam ada satu phone khas lah yang kita orang cuma install YouTube Kids je. Tapi walaupun kita pakai YouTube Kids, keluar juga konten-konten yang saya tak nak keluar tu. Macam mana cakap? Keluar juga konten-konten yang macam yang vlog, apa benda yang ada satu mungkin audiens boleh tolong komen kot. Satu channel yang budak perempuan dengan bapak dia tu, yang selalu dia macam dia gaduh-gaduh,
Dia Dia tu keluar ada juga. satu yang saya tak suka, dia ada Peppa Pig tapi fan-made punya. Dan bila Ah, Peppa fan-made ni dia buat yang beripik-ripik, lucah, yang berdarah-berdarah, potong kepala semua ada. tapi Itu saya yang tengok kalau kita tak kalau boleh macam elakkan. tu, Nastia, yes. Terima kasih kepada Nizamuddin. Nastia. Ya, Serius okey. Nastia. Nastia saya rasa macam satu Saya content cari yang sekarang. it's not good lah. I'm not sure lah. Saya sebagai parents, sebab saya sekarang ni saya pun letakkan diri sebagai satu parents. Okay, Mhm. saya rasa macam Nastia is not a very good content sebab dia mengajar anak kita untuk kurang ajar, dia kadang-kadang saya perasan lah anak saya memang ikut bila dia tengok. Mhm. Jadi sekarang ni tengok Bing, uish, baik betul anak aku cakap, "Papa, bolehkah kita macam ni lepas ni papa?" Ya Allah anak aku. Dia Sopan. macam lain sikit, sopan sikit lah. Sopan sikit lah. Anak saya Dan nombor 2, ingat lagi tak? Anak saya nombor 2 tu, yang lelaki yang tu. lelaki tu, okay. Yang lelaki. Dia banyak belajar English dari YouTube tau masa duduk Okay. dekat UMK dulu. Okay. So dan dia punya slang cakap tu somehow ter-English. Abah nak makan. So dia punya ada slang tau. Aduh, sudah anak aku slang orang putih ni. Sampai ada staff tanya, lahir UK kau cakap? Memang lahir UK. Ulu Kelang, Ulu Kelang. So dia punya slang tu tak boleh hilang masa ada dekat Kelantan lah. And then bila balik sini, kebetulan dia tengok Bing. So dia punya bahasa tu dia influence by Bing punya slang. Dan Yes. sekarang dia dah Bing, I'm not saya sure Bing. tak adalah kan tak ada masalah pun dia nak slang bahasa Inggeris, tapi macam okay, sekarang better lah bila dah cakap slang Melayu. Bing tu local ke cakap? Ke international? Bing saya rasa luar punya. Luar, tapi dia cara dia garap, sebab saya tak nampak dia alih, Ha. dia macam ada orang yang fan made alihkan bahasa macam Upi Pen tu. Tapi saya rasa dia memang dia buat untuk konten untuk bahasa Melayu. Dan bukan bahasa Melayu yang Indonesia. Sebab bila dia cakap tu, Dia dah alih bahasa. dan dia alih bahasa yang Malaysia, bukan Indonesia. Sebab biasa kita tengok yang luar negara dia alih bahasa ke Indonesia, tapi saya tengok dia memang alih bahasa untuk Malaysia. Ya betul. Ya. Baru saya ingat. Saya pun buka wiki sikit. Bing ni daripada children book tau. Dia memang fokus, dia punya buku tu adalah buku cerita kanak-kanak Bing. Maknanya Arnab Warna Hitam tu dengan dia punya bantal busuk, apa nama, dia macam makhluk sekutu bantal yang jadi dia punya companion, partner hari-harian. So apa nama dia yang jalan, Bing, awak tak sepatutnya buat begitu, Bing. Macam tu kan. Ya. Apa nama dia dah? Alah, lupa lah bantal tu yang menjaga dia tu lah. Yang kira macam Yang menjaga tu. Guardian dia. Kata, Bing ni tak ada parent ke? Tapi ada orang sebelah dia tu. Tak apalah, ada bantal busuk dia tu kan. So memang konten tu dibuat daripada buku cerita kanak-kanak dan bahasa dia memang dah cantiknya daripada UK. Dan saya tak tahu studio mana yang buat alih bahasa kepada bahasa Melayu. Tapi bahasa tu memang dah well jaga betul lah. Sama macam bila sekarang ni kami ada alih bahasa, dalam proses alih bahasa Sofia kepada bahasa Inggeris, dan kita akan pantau bahasa memang dah elok dah, tapi kita akan tengok juga macam okey sesuai maybe Sesuai kita dengan discuss sesuai dengan audien. Okey, menarik. Itu satu benda yang sebenarnya bila cakap pasal YouTube ni, kita tak boleh lari lah. Antara audien terbesar ialah budak-budak. Penyumbang. Betul. Ryan Stories Review tu penyumbang dia adalah budak-budak. Sebab budak-budak ni dia tak erti nak skip. Dia tengok je. Iklan tak iklan ke apa tak apa ke, tengok je. Jadi macam tapi dah bila cakap cerita pasal yang COOP COOP tu kan, yang atas tu, ada juga lah saya dengar daripada kawan-kawan saya yang mungkin dalam bidang animasi juga, dia kata Kopa dia kata macam sedikit menurun lah. So nak monetize 100% tu tak boleh lah. Okay, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Tadi kita cerita pasal YouTube, dah cerita pasal budak-budak. Kali ni saya ada satu soalan saya tengok menarik. Macam mana nak mengangkat puisi tradisional pantun syair sloka melalui animasi, boleh jadikan konten dalam YouTube? Soalan daripada Nur Diana Abdul Jabbar. Mungkin check up, boleh komen based on pengalaman you membangunkan dua YouTube channel ni. You punya YouTube channel sendiri dan juga Adi Sofia. Silakan. Sahabat lama kita, Assalamualaikum, Dr. Nur Diana. Lama tak sembang dengan Dr. Diana ni. Hebat orangnya, pemuisi, mana Sri Kandi, warisan kita yang bagi saya di antara orang-orang pelapis untuk generasi yang menjaga kita punya seni, maknanya penulisan pantun syair sloka ni. Okey, soalan daripada Dr. Nur Diana, macam mana nak mengangkat puisi tradisional pantun syair sloka melalui animasi, boleh jadikan konten dalam YouTube? Okey, saya
tak tahu nak kata ini sebagai solution, tapi selain daripada existing media drama, daripada lagu ke apa semua tu, lagu kita dah ada yang maknanya dia punya lenggok bahasa dia menggunakan macam pantun, macam syair puisi tu kita dah biasa dah. Sekarang ni benda tu untuk live action, maknanya penyanyi, pelakon yang sebenar lah. Untuk kita masukkan ke animasi belum ada yang integrate lagi, belum ada orang buat lagi. Saya pernah jadikan kajian ni sewaktu saya buat master dulu. Maknanya menghasilkan animasi yang dia punya dialog dia berpantun. Tapi oleh kerana saya bukan orang yang arif dalam berpantun, saya having trouble nak buat dia punya skrip. Macam mana aku nak pantun? Saya sangkut dekat situ je. Dan dia punya idea tu sebenarnya kalau ada orang yang nak buat, why not? Dalam cerita tu, dalam penciptaan, dialog dia pun selalu berpantun-pantun kan. Dan mungkin ia boleh jadi satu tarikan baru kepada penonton jugalah. Tapi sebab right now penonton sekarang lebih suka sebab semua orang dah terbiasa tau. Bahasa pun bahasa yang short form, bahasa yang simple-simple, Bahasa-bahasa lah. Bahasa-bahasa. So satu cabaran untuk nak bawa pantun syair sloka. But if somebody dapat buat one day somebody dapat buat macam tu, memang saya sangat-sangat hargai effort tu, sebab dia boleh, orang kata, melestarikan kita punya warisan pantun, syair sloka, puisi kita ni ke peringkat seterusnya. Sebelum ni dalam cerita dah ada, ni next untuk animasi. Itu je belum ada, memang belum ada. Saya rasa lah, kalau ada orang buat, saya yang tak tahu. Mungkin kena collaborate kan antara existing yang dah buat. Kena ada, dia ada gabungan antara orang warisan yang boleh bagi skrip kepada orang-orang macam Cik Kap ni lah, orang yang pemain industri. Mungkin tak boleh nak buat from scratch terus, susah nak penetrate the market. Mungkin boleh masukkan sedikit. Mungkin Alin Sofia sendiri mungkin ada satu episod yang memang berpantun saja. Mungkin kita boleh nampak satu hari nanti ataupun bersyair saja ke. Even dulu macam kita tengok cerita dulu macam cerita kartun-kartun animation dulu yang bawang putih, bawang merah, benda semua kan, putih kan. Sebenarnya benda tu dah ada, saya nampak elemen-elemen tu cuba diterapkan. Tapi mungkin dengan keadaan semasa anak-anak zaman sekarang kurang sikit pendedahan ke arah itu. Jadi macam kalau buat, adakah boleh jual? Dia fikir macam tu juga. Jadi kalau sekadar untuk berfalsafah boleh. Tapi bila kita fikir pasal ni, kita nak monetize. So kena cari satu titik pertemuan antara macam mana nak mengekalkan tradisi, the same time you can monetize it. Satu perkara yang mungkin boleh sit down sekali, cakap antara orang warisan. Sebab dekat UMK sendiri kita ada fakulti teknologi kreatif dan warisan. Sepatutnya berlaku di situ. Betul. Budak-budak ni kena buat. Budak-budak ni kena buat. Budak kreatif dengan budak warisan sit down. Sit down, korang buat. Korang cuba buat. Mungkin Cik Kap boleh jadi korang punya mentor nanti. Mana tahu kok kan. Ada idea. Dan nampak dia berlaku untuk cerita masa dia buat macam short film untuk cerita apa nama tu? Puteri Sadong. Puteri Sadong ke, dia ada buat lah macam short film, dan mungkin ada dari segi bahasa dia ada semakan. Tapi untuk ke arah animasi tu belum lagi. Yang ada Puteri Sadong animation tu pun rasa tersangkut tu. Tak apa jadi, tak berjalan lah. Tak ada progress lah. Last update tak ada progress lagi pun. Okay, saya nak meraihkan soalan daripada orang yang menjadi introducer kita orang. Dia ada satu soalan tu. So soalan dia berbunyi, soalan ni sama tutup muka kita cakap. Kita kena atas sikit. Soalan daripada Zulkifli Abdul Rahim. Sebagai alumni FTKW, ramai member lari daripada bidang, tak stay kepada bidang masing-masing, khasnya animasi bila alam pekerjaan. Apa pendapat cakap? Apakah bidang ini kurang relevan ataupun tidak tahu ada tujuan di bidang animasi atau bidang kreatif? Orang industri dan juga orang yang pernah jadi lecturer, komen. Aceh komen ya. Okay, Zul, apa khabar Zul? Okay, family sihat Zul lah? Alright, untuk bagi feedback kepada soalan daripada alumni ni, betul, saya ramai yang lari daripada bidang, tak stay kepada bidang khususnya animasi. Okey, bagi saya rezeki tu lain, rezeki orang lain-lain tau. Macam orang kata rezeki tak salah alamat, ya betul, rezeki tak salah alamat. Maknanya kalau rezeki tu tertulis sebagai dalam bidang animasi lang tau. Tertulis dalam bidang lain lah. Sebab kadang-kadang kita belajar bagi anak rak dalam bidang tertentu, kita end up bekerja dalam bidang tertentu. Bidang daripada kita belajar A, kita end up kerja dalam bidang B, and kita doing excellent dalam bidang B sampai jadi expert. Tak apalah, itu adalah rezeki kita. Saya ramai je kawan-kawan yang dalam industri animasi study bidang architecture,
my former boss dalam bidang town planner, my current boss belajar science actuarial, apa lagi, saya punya sahabat baik tadi dah sebut architecture, dan ada seorang kawan adalah dia dalam bioscience tau, macam dan dia punya kajian master pula dalam something science biology punya kajian untuk macam clonekan benda-benda kan. So that is dia punya bidang, but yang dalam dia punya bakat, dia punya minat adalah dalam bidang animasi, and she's doing well dalam animasi as a daily job. Itu adalah rezeki dia. So in a way, kalaulah korang dapat sekiranya ada rezeki menggabungkan antara korang punya bidang pengajian dan juga minat, dia boleh jadi something yang unik juga. Macam mana kreator cerita apa nama tu, SpongeBob, dia punya study bidang adalah dalam biomarine. So dia memang tahu adanya makhluk sponge dalam laut tu, Plankton semua tu. plankton apa semua, dia tahu benda-benda tu, and then dia mungkin ada otak kartun dan ada meet up dengan orang yang betul dan dia pitch the idea, so jadilah benda yang macam SpongeBob. But kalau nak kata relevan tak relevan ni kan, adakah bidang ini kurang relevan? Saya rasa bidang ni semakin relevan sekarang ni, perasan atau tidak, dalam kita punya industri pengiklanan. Kita tak dapat nak buat iklan secara bersemuka dah. Sekejap ya, anak saya nak tanya soalan. Cas kat luar. Kaji kat luar. Carilah sendiri kat luar. Biasalah work from home. Kat depan. Okey. Macam itulah kalau saya live dengan kelas dengan UMK, kelas dengan pelajar UiTM, macam mana nak masuk keluar kacau. Anyway, apa sampai mana lah saya tadi? Allah Akbar. Saya pun dah fikir pasal anak lah. Dia punya kerelevanan bidang animasi tu lah. kan. Hari tu yang PKP hari tu kan, yang lepas punya, diorang everything dah plan well untuk advertising. Maknanya untuk iklan raya ni dah plan 3-4 bulan dah. Okey, kuncilah pintu. Ganggu ke? Bila dia dah plan 3-4 bulan sebelum, tiba-tiba first PKP announce, everything kena tukar, kena buat secara animasi. So now perasan tak perasan banyak iklan raya pun dalam bidang animasi. And sebab tu dia dah, lepas tu dia dah slow sikit. Right now dia dah ada keperluan lain dalam bidang animasi ni. Not just untuk animasi yang kita tengok sebagai kartun entertainment sahaja tau. Purpose of animation sekarang dah bertambah sebagai video explainer, sebagai video explainer tadi dah sebut, motion graphic punya style. Music video. Tak saya fasa tahir ada masa PKP tu, dia ada produce satu lagu dekat YouTube channel. So music video dia pakai animation. Betul? Dia hire animation. Fasa tahir tengok lagu apa tak? Ada satu saya tengok itu. Ada yang karakter jalan-jalan kecil-kecil tu kan. So purpose of animasi tu memang dah berubah tau. Dia dah bertambah lah, bukan switch berubah langsung. Kalau back to history zaman dulu pun, purpose of animation masa mula-mula adalah untuk zaman Disney baru nak, sebelum Disney punya zaman tu, zaman nak eksperimen, dia buat untuk nak buat duit. And then bila dah masuk ke arah theatrical, itu memang animation for business. Maknanya buat entertainment by zaman Perang Dunia, Jepun menggunakan animasi sebagai purpose dia adalah untuk meniupkan semangat kenegaraan kepada rakyat Jepun melalui animasi Momotaro no Umi no Shinpei. Maknanya Momotaro dengan geng-geng dia melawan raksasa. Yang raksasa tu adalah represent kuasa dari barat, dan mereka lawan dan menang. Lepas tu mereka buat Momotaro Divine Sea Warriors, yang mana animasi tu cuba nak lawan US dan juga satu lagi kuasa barat British. Mana US dan British adalah watak jahat dalam cerita tu. So by that time, orang yang tengok tu orang rasa macam, oi, kita orang Jepun, kita rasa semangat, kita boleh buat, Jepun boleh. That's why masa tu Jepun all out pergi masa perang. Banzai kan. Purpose of animasi waktu tu adalah sebagai propaganda. Right now animasi penyebaran propaganda lagi dia punya ni sebagai kempen kesedaran, not just for entertainment yang kita tengok ni. Kita tengok lah. Tapi another macam video explainer, motion graphic, everything untuk music video pun dah jadi satu bidang.
So cabang untuk animasi dah bertambah. In fact, untuk cikgu-cikgu dan pensyarah mengajar pun digalakkan menggunakan elemen-elemen animasi. Mana mulalah kita pun rakan-rakan daripada guru, rakan-rakan pensyarah tanya, macam mana nak buat animasi? Saya tanya dulu, animasi untuk kartun ke animasi untuk video explainer? Video explainer kita ajar sikit-sikit je lah. Maknanya sebab tak perlu nak ajar all the 12 principle banyak-banyak detail, nanti pening kepala kepada dia. Kita ajar mana yang cukup untuk dia buat slide dan ajar kepada student. Cukup sekadar itulah macam cukup sekadar apa yang dia nak buat lah. Kalau nak ajar from scratch kan banyak pula masa dia. Tapi berkenaan apa yang cakap share tadi, saya berkenan sebenarnya satu video daripada Wow Studio, Ejen Ali hari tu, yang dia buat video berapa minit tu. Nampak kan dia punya apa yang dia cuba sampaikan melalui video tersebut dengan ajak kita punya siapa tu keeping kesihatan kita kan. So dah saya nampak betul lah apa cakap animation ni dia satu penyebaran message. Okay, apabila nak menyebarkan suatu mesej pun, even itu saya tengok Zakat Selangor pun menggunakan suara Opah, Atok, Bipin untuk apa kempen zakat masa hujung tahun lepas. Betul kan Mas Hanan? So betul. Nampak ke situ bahawa betul macam cakap kata, animation hari ni bukan sekadar animation saja, dia dah melebihi ruang lingkup tersebut dengan adanya Ejen Ali, dengan adanya Upin Ipin, kita ada lagi apa lagi Bobo Boy, dan saya harap banyak lagi lepas ni. Dan related dengan apa yang kita cakap ni, soalan daripada Firdaus Khalid, mungkin ni soalan terakhir yang kita ambil pada malam ni. Soalan ni tinggi sikit. So, Assalamualaikum. Apa pendapat Tuan Kap mengenai potensial studio-studio animasi tempatan untuk suatu hari nanti dapat berkolaborasi dan menghasilkan satu filem animasi yang ada ramai karakter-karakter daripada berbagai studio seperti Roger Rabbit, Prince Player One dan sebagainya. Okey, mungkin apa komen daripada Cik Kap untuk apa komen dia berikan ni? Assalamualaikum, Mr. Firdaus Khalid. Ini adalah sifu saya 3 kali tabik. Okey, Mr. Firdaus Khalid adalah saya punya supervisor untuk master. Dan sekarang ni sedang berkhidmat sebagai pensyarah, tenaga pengajar animasi dan juga visual effect dan 3D di UK, jauh sana. Bayangkan anak Melayu mengajar animasi kat UK instead of orang putih datang mengajar kita. Malam memang ni international lah cakap, sampai ke UK kita punya live International. First program dah international. Bagi. Okey, teruskan cakap. Higher bar untuk semua orang. Teruskan. Komen cakap. Komen daripada Cik Firdaus. Apa pendapat Tuan Kap mengenai potensial studio-studio animasi tempatan untuk satu hari dapat berkolaborasi menghasilkan satu filem animasi yang ada ramai-ramai bergabung punya karakter kan? Wow. Dia macam cross lah, macam cross. Dia sebagai, saya bercakap sebagai art person dulu ya. Sekarang tengah-tengah hari. Okay. Sebagai art person, we would like to see that happen. Macam bergabung Ali Sofia, Ejen Ali campur Upin Ipin, campur dengan Bobo Boy, campur lagi dengan tiba-tiba muncul yang lama keluar Man Usop Sontorian. However, dia punya challenge dia ialah semua ni IP ni dia terikat dengan dia punya masing-masing punya company. Dan dia ada copyright masing-masing punya. So untuk menggabungkan benda tu adalah satu yang quite mustahil untuk saya kata at the moment, sebab tak ada siapa yang pemilik lain-lain tau. Kita bukan cerita pasal macam Marvel punya komik. Marvel, dia ada satu Marvel yang dia ada Sony dengan Spider-Man, dia Marvel kahwin dengan Sony. Yang ini Marvel dengan yang lain. So at least ada satu pengikat mereka iaitu Marvel. So bila diorang discuss ada orang tengah tu boleh. Right now kita tidak ada satu entiti yang boleh jadi separuh kaki untuk semua ni, tak ada. So bagi saya benda tu mustahil untuk dicapai, melainkan pernah menjadi right bersama and then nak bergabung balik, itu lain cerita lah. Mungkin special appearance boleh kot. Special appearance sebab macam contoh macam kalau studio sama boleh buat. Studio sama macam contoh macam Omar Hana dengan Bobo Boy studio sama. Omar Hana dengan Didi and Friend. Mana daripada so dia boleh buat. Dia kita membayangkan tengok cerita Wreck-It Ralph kan, dia ada scene yang mana ada Cinderella, ada Pocahontas, ada Mulan, tapi sebab dia owned by Disney, everything is owned by Disney. So bila masa dia boleh petik saja sebab semua tu IP milik Disney. Tapi sekarang ni
Mungkin impossible sikit kat kot. Melainkan Impossible saya tengok buat masa ni. Melainkan tak tahulah, mungkin 10 tahun lagi kalau ada someone yang mampu menggabungkan, menghimpunkan semua ni di bawah at least satu projek yang masing-masing muncul sebagai cameo. Why not kan? Masalahnya kita pun waiting for that happen juga kalau ada. Bila menyebut tadi cerita macam Usop Santorian, anak-anak Sidik, itu adalah permulaan kot animation di Malaysia. Badang, apa lagi, kacang dulu kan. Mengingatkan lagi kembali pada zaman-zaman kecil dulu. Saya cakap saya punya personal, saya mengharapkan Keluang Man ada live action. Keluang Man kalau Keluang Man dia bawah studio mana dulu? Keluang Man bawah Quest, kalau tak silap Quest Animation. Company tu pun ialah bila company tu dia dah tak ada, ataupun pemilik tu sudah tak ada kan, jadi benda tu gone sekali dengan. Jadi IP tu siapa pegang? Keluang Man IP tu siapa pegang? IP tu dia bila dah daftar dengan pemilik tu, dan bila pemilik tu dah tutup dia punya bisnes, kita dah tak boleh nak bawa IP tu, melainkan kita approach dia, boleh tak kami discuss together, you jual you punya right card pada I ke something yang persetujuan dua-dua pihak, konsensus antara dua pihak, mungkin boleh jadi jugalah. Tapi kalau tak ada benda tu mungkin sukar. Dan saya ambil contoh ni, dekat US, cerita lama tahun 1919, Philin Folix, maknanya lepas tu dibagi nama Felix the Cat. Kalau tahu Felix the Cat, tak tahu. Felix the Cat ni, saya lupa nama pencipta dia cipta, and then dia ada main animator dia yang bekerja dah lama dengan dia. And then dua-dua ni yang develop sama-sama lah Felix the Cat. Aku nak macam ni, dia yang buat. Aku nak macam ni, dia yang buat. So sampai satu tahap Felix the Cat punya cerita ni, creator dua-dua ni bergaduh. Bila dia dah putus, maknanya this guy yang buat, yang tukang animator ni left the production. So milik adalah milik asal. Along the way business dia down, and then dia pun bila dah down tu, bila dia dah meninggal, dia dah mati, so tak ada siapa memiliki Felix the Cat. So ada orang approach nak jadi milik baru, and then dia pun datang sekali sebab benda ni lebih nostalgic kepada orang yang dia punya. Then melalui discussion dekat mahkamah, berlaku benda-benda macam tu, dapat right dekat orang ni. So buat tu Felix the Cat boleh carry on sampai sekarang. Saya rasa Felix the Cat 2019, sekarang dah 2021. Felix the Cat umur dah 102 tahun. 102? Okay. Sebab tu dia masih boleh ni, sebab orang yang nombor 2 ni carry on the legacy, dan benda tu pass by kepada company lain sebelum dia pergi. Saya harapkan ada something boleh happen macam tu juga dekat Keluang Man, sebab kita sekarang ni kita perlukan superhero. Kita as a Malaysian, we need a local superhero. Dan sebenarnya kita dah ada dulu. Keluang Man ni I think, kalau tanya saya lah, dia adalah satu watak yang kalau kita nak tanya Malaysia terkenal dengan apa, I think Keluang Man lah boleh cakap. Dan Keluang Man ni saya pernah terfikir lah, Keluang Man cakap, kalau kita nak buat live action, siapa pelakon dia? Saya pernah terfikir, kalau Keluang Man, yang Keluang Man tu sendiri, apa nama dia tak ingat lah, Keluang Man tu sendiri, saya rasa sesuai lah Jeb Sepah. Samad kan. Saya rasa Jeb Sepah sesuai. Lepas tu yang Yo Man tu Shu'aib Sepah. Memang sesuai dua tu. Lepas tu Katie mungkin kita bagi kat Jihan Musa contohnya. Sebab bila membayangkan, kita boleh bayangkan dengan watak ni mungkin yang apa, polis tu boleh bagi Johan ke contohnya, siapa-siapa kan. So saya harap lah sebelum menutup mata ni kan, saya punya wishlist tu boleh tercapai lah, melihat Keluang Man menjadi live animation, or at least Keluang Man dihidupkan kembali. Saya rasa dia boleh boom. Kalau Keluang Man hidup kembali, boleh boom. Satu lagi soalan cakap sebelum kita pergi pada penutup. Untuk sebuah animasi pergi kepada live action, kita cerita tadi kan, animasi ke live action dan sebagainya, bila kita punya market Malaysia boleh sampai level tu? Sebab kita tengok di luar negara kan, banyak dah slowly kita ambil contoh macam dulu effort dia buat Dragon Ball ke live animation, throughout lah Dragon Ball ke live animation. Jangan sebut Avatar ke live action, out. Tapi ada a few yang menjadi lah, Jadi untuk Malaysia sampai ke level tu, check up rasa lah, sebab check up adalah pemain industri, how many years we need untuk sampai level tu?
Okay, hold to that soalan dulu. Tapi back to kepada tadi yang keluar main balik tadi kan. Tadi saya silap, bukan Quest Animation. Nama company yang buat tu ialah UAS Animation Studio, yang mana dia punya dulu diterajui oleh arwah kita punya legend animasi, iaitu arwah Cik Kam Ismail. Thank you Iqbal. Okay. Jadi arwah Cik Kam ni lah yang merajui zaman tu kan. Jadi dia pun dah tak ada. Saya tak tahu kalau orang-orang yang lebih arif ni mungkin dia lebih tahu macam mana nak jumpa next person untuk continue. Kalau ada pun kita pun teringin juga nak nampak dia jadi live action. Betul. Okay, back to soalan ni, adakah kita ready animasi kita untuk live action? Okay, saya pun teruja bila fikirkan animasi bergabung dengan live action. Contohnya macam cerita Who Framed Roger Rabbit, Looney Tunes, yang mana karakter manusia berinteraksi dengan kartun. Hari tu kita ada nampak, kita nampak Bobo Boy dekat Meletops. Bobo Boy tu Upin dah buat jeng. Upin pun dah buat jeng. Ya, saya tengok kat wayang. Jeng tapi kurang sikit dia punya storyboard mungkin lah. Dalam yang Upin Ipin jeng tu rupanya cerita tu lebih kepada drama seharian tu, dan Upin Ipin adalah bayangan. Dia punya bayangan, dia punya imagination untuk cerita tu. Tapi at least kita dah nampak, maknanya kemampuan tu ada. Tinggal kita ialah bila kita nak buat live action dengan animation ni, dia ada dua kos yang berbeza. Live action kos dia adalah nak bayar artis, yang itu pelakon dan studio dan dindong. Maknanya dah ada satu kos. Untuk animasi kita ada buat produksi animasi dan dindong semua ni, maknanya dah ada double kos. Instead of macam kalau buat drama satu kos je, kalau animasi je, ini kena ada dua kos. So if ada yang fund, kadang-kadang bahasa mudah untuk buat animasi ni kan, ada duit benda boleh jalan, ada funding, ada dana, kita boleh cerita. Kalau tak, kita macam kita perap idea tu dulu, kita develop sampai kita pitching, ada peluang pitching dan dapat dana, kita boleh jalan. Itulah sebab saya punya soalan-soalan ni pun based on saya letakkan diri saya sebagai seorang fan. Saya bukanlah orang bidang ni, jadi kalau tengok macam soalan saya macam apa tanya soalan macam tu, tak. Saya adalah seorang fan, saya adalah seorang peminat, ataupun saya adalah seorang yang menghargai hasil kerja. Jadi saya macam, we have a wish list lah. Kita orang ada wish list, dan kita orang nak dalam industri ni terus berjaya. Bila melihat IT sejak tahun 2000, sejak wujudnya Upin, and then datangnya Bobo Boys, datangnya Eja Ali, duduk dekat top chart jualan tiket wayang, kita cakap kita punya animation dah coming back balik. Dulu zaman kegemilangan, zaman Usuk Sotodian, zaman Anak-anak Sidik, zaman Keluar Main, tu zaman kegemilangan. Lepas tu dia senyap sekejap, muncul Upin Ipin, menjadi satu penanda aras. Lepas tu Bobo Boy dulu kan, sebelum Eja Ali. Bobo Boy dulu jadi. Tapi yang satu perkara saya rasa macam, sebab Bobo Boy, Eja Ali dan juga Upin Ipin sebenarnya ni, saya rasa dia bermula dengan Misi Mustahil. Betul tak cakap? Betul. Misi Mustahil tu dia orang punya final year project, dan alhamdulillah saya pun tahu serba sedikit je lah daripada backstory mereka tu. Bila mereka berjumpa dengan maknanya dia punya team, ni team arts, team animation, berjumpa dengan orang yang business, iaitu Tuan Haji kan. So benda tu bergabung dan dapat menghasilkan something yang superb, iaitu Upin Ipin zaman tu. In fact masa tahun tu dalam 2005-2006 kalau tak silap, saya pun baru masuk industri 2005. Bila saya praktikal dan juga nak continue dalam bidang tu, itu adalah titik permulaan 2005 tu baru nak naik sikit. Macam sebelum tu adalah animasi, tapi belum berkembang banyak lagi. Sebab tahun hujung 90-an dia dah merudum. Dan 2000 tu 2002 2003 nak slowly naik, 2005 mencanak sikit, naik ada Upin Ipin. So parent saya sendiri tanya, nak buat animasi, kau belajar jauh-jauh sampai UMS, kau nak kerja buat kartun. So definisi dia buat kartun, macam boleh hidup ke? Macam ini bukan kartun, ini animasi. Padahal sama je, kartun animasi tu sama tapi orang faham tak sama kan. And then bila long way kita kerja, lepas tu kita boleh nampak end credit, nampak nama kita tunjuk dekat parent boleh brag, satu kampung anak aku buat kartun dekat TV macam tu kan. Dan dia boleh nampak kita punya stability career dan hidup, maknanya boleh
beri sumbangan dekat parents sedikit, bagi duit belanja, Hmm. lepas tu sendiri boleh hidup, tak adalah struggle tidur mana tidur. Sebenarnya tidur kat office juga, itu step back lah, tapi maknanya kita boleh ada kereta, kita boleh berkahwin, kita boleh beli rumah, benda tu sebagai satu career yang ada life kan. Dia bukanlah macam struggle-nya nak kerja sampai tak mampu nak apa-apa yang lain pun. Okey, menarik. So saya rasa cakap kita dah dekat dah pukul 11 ni, dah lebih kurang dari 6 minit pukul 11. Memang tak sedar sejam 24 minit 50 saat lebih lah kita bercakap. Sebab cakap kalau kita dah sembang ni tak sedar pun masa berlalu, time's flying by. Kalau ikutkan nak jalan, kita jalan je sampai pukul 1 pagi. Tapi tu lah, saya esok ada kelas. Cakap pun saya rasa esok kerja. Kalau esok kali kelas saya kerja. Okay, jadi untuk penutup sesi kita pada malam ni, kita kembali pada tajuk kita, iaitu animasi dan juga YouTuber. Bagi saya dua perkara ni walaupun nampak macam jauh, tapi sebenarnya tak. Sebab bila tengok balik macam mana bermulanya animasi sekarang ialah melalui YouTube. Kan, sebelum nak pergi masuk TV dan sebagainya, you mesti ada satu position you dalam YouTube. Jadi mungkinlah saya nak minta cakap tiga pesanan akhir kepada especially yang baru nak terjun dalam bidang ni, dalam bidang animasi, lepas tu nak buat IP dalam atas YouTube. Apa tiga perkara yang cakap boleh pesan kepada mereka ni? Okay, mungkin based on pengalaman cakap dulu sendiri pun, tiga perkara untuk mereka yang baru nak terjun dalam bidang animasi, yang baru nak buat IP dalam YouTube. Apa yang cakap boleh pesan kepada mereka? Tiga pesanan, silakan. Okay, tiga pesanan ni, dia banyak pesanan. Tapi kalau dia dah filter pesanan tu kepada tiga, dan juga kategori yang baru nak mula. Mana bukan kategori yang dah dalam industri ya. Yang dah dalam industri ni korang, you are already a professional. Ni yang baru BDNU lah, budak-budak baru nak students yang baru nak jadi ni, a new macam apa nama, apa istilah dia, nomad lah tu, digital nomad. Digital nomad maknanya korang as a freelancer nak buat animasi di YouTube dan mungkin boleh jadi YouTuber terkenal. Okay, so yang pertama ialah make your appearance as soon as possible. Maknanya jangan tunggu nak terror animasi baru nak upload. Jangan tunggu nak macam cukup equipment, ada laptop, ada webcam, ada lighting, beli, ada ni baru nak buat. Nanti macam mana pun korang tak akan rasa cukup. You have to start somewhere. Ada satu pepatah, bukan pepatah orang putih lah, pepatah barat ni. Kalau saya quote balik mungkin bersepah lah bahasa Inggerisnya. Picasso didn't wait to become Picasso, to become Picasso. Maknanya Picasso ni, dia tak tunggu dia terrell macam Picasso untuk menghasilkan artwork secantik Picasso. Maknanya macam orang yang baru ni lah. Kalau dia daripada Picasso zaman muda, dia tak perlu tunggu dia nak jadi terrell macam tu baru dia buat. Dia slowly develop dan orang kenal. So itu untuk yang pertama lah, slowly develop, bagi orang kenal you punya works, dan you punya portfolio, build up you punya portfolio dari awal. Dan okay, itu satu. Nombor dua adalah make a good connection. Maknanya build up you punya networking dengan not just sama-sama rakan industri tau. If you guys as a YouTuber, not just as a sama-sama dengan rakan YouTuber je, tak cukup. Itu adalah kita punya dalam lingkungan creative people. We need to expand more kepada orang-orang yang dalam bidang lain, dalam bidang marketing, dalam bidang business, dalam bidang legal, dalam bidang seni, puisi. Sebab dia boleh jadi your reference. Kita boleh in future macam kita nak tahu something, nak buat animasi puisi dengan Dr. Diana tadi. Kalau kita kenal daripada awal, kita boleh approach dia. Doktor, macam mana kalau saya menghasilkan ni? Apa pandangan doktor? Okay, mungkin dia boleh bagi set puisi yang boleh kita buat. Okay. So instead of sama-sama geng-geng animasi je, bila kita komen kat YouTube, oh terbaik bro, terbaik, hehe, mantap, mantul. Macam tu je komen ni. So kita tidak ada komen yang konstruktif daripada orang-orang pakar dalam bidang lain. Contohnya, konten awak menarik, apa kata awak bla 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 buat benda ni, menggunakan konten yang lebih ilmiah sedikit supaya penonton dapat manfaat daripada. Itu nombor dua lah. Pertama, build up reputation. Nombor dua, connection. Nombor tiga, I would like to say, jangan putus asa. Okay, itu adalah satu yang bidang mana-mana pun orang akan kata benda yang sama, jangan putus asa. Very very cliche lah, tapi dalam cliche dia pun
saya rasa worth untuk kita bertahan. Macam mana orang lain bertahan dalam bidang, saya rasa saya tak cukup lama lagi, baru 15 tahun. 15 je, tak lama. Senior saya nak quote betul nama dia, Tuan Ai Ibrahim. Kalau ada di sini, dia tak ada, tak apa. Master Ai, daripada dia muda, dia zaman lepas SPM dia buat benda ni. Kita pun tadi baru komen-komen dia. Dan sampai sekarang, daripada mula as a junior animator dia sampai jadi director, dia lagi lama daripada saya. Tuan-tuan macam apa nama dia punya rakan-rakan seperjuangan, batch dia lagi lama. Saya punya batch, saya memang ada lagi yang masih dalam bidang animasi ni. Maknanya alhamdulillah mereka bertahan, mereka masih dan kekalkan anda sebagai seorang yang relevan di industri. Okey, sebagai contohnya, maknanya macam umur dah dekat 40, kalau kita kekal dengan satu style animasi sahaja, mungkin kita akan lama-lama ketinggalan dengan budak-budak baru. Maknanya kita kena ada something yang biar orang seus ini at least ilmu dia ada, pengalaman dia ada. So apa yang dia share tu adalah something yang boleh bagi manfaat kepada orang lain. In term of popularity mungkin sudah kurang. Okay? Tapi at least ada benda lain yang boleh dikongsikan bersama. Sebagai contoh, kalau saya buat animasi sendiri, belum tentu lagi orang nak tengok compare dengan adik-adik BBNU yang animation dia lagi design cute-cute. Idea tu idea yang bagi generasi diorang kelakar. Bagi kita tengok macam okay, not bad, okay lah. Orang tapi bagi diorang kelakar. Macam kita, kalau kita tengok macam tak ada apa pun. Okay, apa benda ni kan, tapi still benda tu menarik bagi target audience. Okay, kita cerita pasal kita punya target audience lah. Awak bila cerita target audience kepada preschool content, kita kena tahulah preschool kanak-kanak punya kelakar macam mana. Untuk orang dewasa ni kelakar macam mana. Kita macam rasa kiri je kan, orang lain budak rasa macam kelakarnya. Okay. Thank you so much cakap di atas penggulungan bersesi kita malam ni. Sejam setengah, betul, sejam 31 minit 30 saat sudah kita bersiaran secara live. Dan alhamdulillah terima kasih kepada yang 78 like, love dan juga yang bagi reaction lah dekat live ni. Dan juga masih lagi kekal 35 orang masih lagi kekal. Jadi rekod check up tadi saya untuk sesi malam ni tadi kita 80 terasa saya paling ramai 80 orang paling ramai. So satu KPI yang besar lah untuk next yang audience tetamu-tetamu lain lah. Dan sebab ini adalah hashtag 14 days PKP challenge yang saya buat, yang mana sekali lagi saya jemput ramai orang kawan-kawan saya. Ni day one, this is day one. Dan check up beliau merupakan kawan saya, kawan dan juga kenalan, dan juga lebih kepada sebenarnya kita orang ada idea lah untuk give something back to community in term of apa yang kita orang faham masing-masing. Jadi diharapkan dengan ada platform ni, dan insyaAllah kita mungkin kita boleh collaborate lagi lepas ni insyaAllah. Kalau ada ruang ada. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada check up kerana sudi meluangkan masa mungkin sekarang ni mungkin tengah busy kot dengan menghasilkan lagi konten-konten yang baik untuk kita semua melalui Ali Sofia dan juga melalui YouTube channel Sembang Animasi. Korang jangan lupa like dan juga subscribe Ali Sofia, itu yang pertama, biar sampai 300k. Biar sampai 300k sebab benda baik ni kongsi. Dan juga jangan lupa like dan juga subscribe channel Sembang Animasi. Cuba kat sikit baju. Sembang Animasi. Okay. Konten dia memang padu. Kalau korang mencarikan konten yang ilmiah, saya rasa untuk bahasa Melayu tak banyak, serius. Tak banyak kongsi. Bahasa Inggeris banyak. Saya tengok bahasa Inggeris Indonesia memang banyak yang membincangkan apa yang cakap cuba sampaikan. Tapi kalau bahasa Melayu kurang orang bincang. Okay, jadi korang kena follow. Mungkin cakap boleh share link kot dekat chat. Saya tak boleh nak komen. Tak boleh nak komen? Mungkin sebab tak sign up kot. Mungkin tak apa, nanti kita komen kemudian. Tak boleh komen dekat ni, kat Facebook mungkin boleh kot. Cuba komen kat phone. Phone. Dia ada double voice. Macam mana nak ni Cuba share link kat phone. Share link kat phone ni. Okay. Buka phone, buka channel, share link. Hang on. Link mungkin Ali Sofia dan juga Sembang Animasi. Share. Kita pakat
subscribe sama-sama. Okay. So terima kasih kepada semua yang komen, terima kasih semua yang mengikuti. Yelah, malam ni kita buat apa yang ada macam saya cakap tadi, cakap kita jalan, cakap skrip tak ada, apa tadi konten pun tak ada. Kita ada tajuk je. Kita tajuk ialah tajuk kita, kalau saya boleh buka balik kat sini, tajuk kita adalah animasi dan YouTuber. Ini tajuk yang diberikan oleh Cik Kap. So saya jom kita sembang pasal animasi YouTuber, dan saya rasa pembicaraan malam ni memang cukup-cukup superb. Saya tengok audien pun macam seronok kan. So thank you so much kepada ni komen pada terima kasih Cik Kap, awesome sharing, and terima kasih Geek Venture for this great platform. InsyaAllah doakan Geek Venture boleh konsisten, because this is the first day. Ini hari pertama, kita ada 14 hari lagi. Kita ada 13 hari lagi. Dan besok kita akan sama dengan Muaz Yazid daripada Boomstart Studio. Beliau akan bersembang dengan saya tentang business service boleh ke survive waktu PKP macam ni. So tajuk yang mungkin siapa yang buat business service kena tengok, wajib tengok esok. Dan jangan lupa untuk share, follow. Boleh juga follow saya di Facebook. Saya share pun, saya nak share jugalah saya punya Facebook page, Facebook account saya sebentar Anda boleh like, of course like, dan juga follow Geek Venture untuk tak nak terlepas lagi sesi-sesi. Sebab saya akan live semua di Geek Venture. Mungkin hari ni saya pakai StreamYard, mungkin esok-esok tengok Kukut ada lagi option yang lagi bagus ke. Check out, mungkin boleh share juga check out punya Facebook. Saya punya Facebook. Mungkin saya punya Facebook pakai saya punya nama penuh je, Zulkifli Amiruddin tu. Dah boleh jumpa dah. Mungkin boleh saya cuba share link lah, cakap. Senang orang nak cari, cakap. Mana nak cari link ni? Aduh akbar. Antara motivasi saya nak share konten animasi ni dalam bahasa Melayu ialah very common untuk young animators. Jadi budak-budak art ni yang minat animation ni, bila dia dapat buku animasi, dia tak baca semua tulisan-tulisan tu. Dia tengok gambar. Sama lah kita pun, sama tengok gambar. Sama sampailah bila tak ada benda lain nak buat, barulah baca. Barulah terfikir nak baca. Macam ni rupanya anticipation. Macam ni rupanya exaggeration. So since kita dah already dah tak adalah nak katam, tapi maknanya kita dah faham, saya huraikan dalam bahasa yang lebih mudah. Sebab tu saya share dalam saya punya Telegram channel, YouTube channel. Saya baru buat IG tapi tak rajin nak upload lagi. Dengan Facebook sendiri, benda-benda yang saya dah pernah hadap dulu supaya jadi panduan untuk you guys. And I don't mind, I lagi suka if you guys could do better than me. InsyaAllah. Okay. Hopefully lah. Okay. So pukul berapa sekarang? 11 dah, InsyaAllah. 11 dah. Saya sembang lagi. Tapi saya dah kering yang tekak ni. Allahu Akbar. Kering tekak sebab hari ni saya ada kelas hari ni pagi tadi. So ada kelas dekat TD3. So bila bercakap banyak ni, beza sikit cakap, mungkin boleh komen sikit lah. Beza tak cakap bila nak mengajar secara online, ni selingan lah. Mengajar secara online dengan mengajar secara offline, yang mana cakap lebih prefer? Saya suka lagi offline, iaitu berdepan dengan student. Sebab kalau siapa yang pernah masuk kelas dengan saya secara berdepan, dia ada aktiviti secara fizikal lah. Maknanya korang kena acting, korang kena berlari, korang kena melompat sebab nak memahami animation principles. Itu dia punya good side. Dalam secara online macam ni, dia punya good side dia ialah bila saya kelas dengan mereka guna Google Meet ataupun guna Zoom, kita record every kita sembang semua tu, and then habis saya akan upload ke dalam YouTube dekat channel tu. Diorang akan tengok balik. Walaupun 1 jam, diorang nak skip lah, nak skip part kita menceceh tu skip lah, tapi dia nampak every button kita klik, every item kita buat move semua, dia boleh tengok balik. So itu adalah kelebihan pula kalau benda recorded dan kita boleh tengok kat YouTube. Macam kalau konten biasa-biasa saya letak kat YouTube, dapat 20-30 view. Bila yang tutorial animasi sampai 400 view. Sebab dia orang tengok balik over and over again sebab nak tengok macam mana cakap buat itu lah. Dia recap balik lah. Dia recap balik. Dia nak lompat-lompat pun tak kisah, maknanya lompat terus kepada end. Ikut dia lah. So insyaAllah. Okay. So saya harap lepas ni boleh lagi cakap kita buat sesi macam ni. Mungkin 2.0 punya version.
Ataupun mungkin saya nak collaborate dengan Check Up, mungkin kita boleh buat kelas ke Check Up. Kita boleh buat kelas untuk orang, sebab saya sekarang ni saya mengajar freelancer di bawah program MDEC. So bila kita train, ramai yang di kalangan mereka ni yang minat bidang animation, tetapi mungkin kurang lagi dari segi dia orang punya kemahiran tu lah. So perlukan upskilling and also maybe reskilling. Nak reskill balik, nak upskill balik dia orang supaya boleh lebih kompetensi dalam market lah, insyaAllah. So tu next project. Nanti kan saya punya next project dengan Check Up, kita orang takkan habis kat sini. Kita orang akan sentiasa menghantui anda di social media, insyaAllah. So itu saja untuk malam ni. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Check Up kerana sudi untuk bersama dengan Geek Venture, dengan sudi bersama untuk challenge hashtag 14 days PKP challenge, day 1, hari pertama. Okay, day 1. So insyaAllah Check Up, kita jumpa lagi. So daripada saya, dengan itu wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And broadcast.